Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada malam ini kita meneruskan bicara berkenaan dengan tanda-tanda umum daripada tanda-tanda hari kiamat, yang mana tanda-tanda ini termasuklah tanda-tanda bersifat keadaan sifat manusia, peristiwa, sifat alam. Tanda-tanda ini juga termasuk sebahagiannya adalah sifat alam yang berlakunya perubahan mengikut apa yang Nabi nyatakan seiring dengan pergerakan zaman yang menuju kepada pengakhirannya, iaitu hari kiamat. Pertemuan di awal bulan yang lalu kita membicarakan berkenaan dengan kasratul haraj, ataupun banyaknya berlaku pembunuhan. In spesifik, Nabi menyatakan pembunuhan yang dimaksudkan adalah qatala ba'dukum ba'da, iaitu di antara kamu yang saling berbunuhan antara satu dengan pihak yang lain. Pada malam ini kita meneruskan tanda yang seterusnya. Masa ataupun waktu semakin singkat, perkara yang sangat tidak asing, sangat-sangat tidak asing, hadirin mati Allah sekalian, yang mana apakah daripada erti maksud waktu semakin singkat ini mungkin kita akan perbahaskan pada malam ini. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah, di mana Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak berlakunya kiamat sehinggalah waktu semakin berdekatan, masa semakin berdekatan. Ada perbahasan dalam masalah ini, hadirin sekalian. Sama ada mungkin tuan-tuan memahami maksud perkataan ini adalah masa yang semakin laju kita rasai. Tapi masa yang semakin laju ni dia subjektif. Sebab apa? Sebab mungkinkah sesuai dengan peningkatan usia kita, kita akan merasakan masa ni semakin cepat. Sebab kalau saya tanya kepada anak-anak saya, dia tak rasa masa cepat. Kan, duduk 4-5 tahun tu kan, lambat ya. Dia kata dia tak merasa macam kita masa cepat seperti apa yang kita rasa. Saya pun dulu, tuan-tuan rasa masa ni cepat sekitar tahun berapa tuan-tuan? Tahun 90-an tu tuan-tuan dah rasa dah masa cepat. Tahun 2000. Oh ya. Tahun 90-an tuan-tuan muda lagi kot. Agak jangkanya begitulah. Ya. Tapi Allahu alam, tanya budak-budak memanglah mereka tak akan rasa apalah, dan sampai satu peringkat usia barulah mereka akan menyatakan masa ni rasa cepat. Ya. Apalagi kita tanya budak-budak waktu bulan puasa, kenapa lambat sangat jam ni bergerak hari ni, dia kata. Jam tu sama saja sebab dia lambat nak berbuka. Baik. Itu berlalu pantas seperti mana kita rasa pada hari ini, tetapi ulasan saya dia subjek. Mungkin perkara yang sama oleh dengan peningkatan usia, hadis tuan-tuan diriwayatkan daripada Abu Hurairah
Ini hadis yang lain dalam Musnad Imam Ahmad, hadis sahih, membawa maksud yang sama, ada penambahan pendetilan. Sabda Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta yataqarabaz zaman, sehinggalah waktu itu semakin mendekat atau semakin singkat. Fatakunus sanah kasyahr, tempoh setahun dirasakan seperti sebulan. Okey, mungkin kita kata pada saat ini kita taklah rasa setahun tu macam sebulan, tapi kita rasa laju lah. Diam-diam dah bulan 5 macam tu. Baik. Wa yakunu syahr kal jum'ah, satu bulan itu dirasakan seperti satu minggu. Jumaah tu sepekan. Sepekan. Ya, perkataan pekan tu ikutlah pekan Rabu ke pekan Khamis ya. Pekan tu maksudnya pasal seminggu sekali. Asal dia. Sepekan. Seminggu. Wa takunul jumu'ah kal yaum, satu minggu dirasakan seperti satu hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah, satu hari itu kita rasa macam satu jam. Wa takunus sa'ah, satu jam itu kahtirakis sa'f, kahtirakis sa'fah kata Nabi. Okey, dan satu jam itu dirasai seperti sa'fah ini sedetik. Waktu yang kita duduk nyandar sekejap, tengok dah habis macam tu. Itulah dirasakan untuk tempoh satu jam. Tuan-tuan hadirin mati Allah sekalian, banyak pendapat para ulama di sini. Dalam kitab yang saya gunakan ini, Profesor Dr. Yusuf Abdullah Al-Wabil, ini tesis master beliau, ada 5 pandangan beliau nukilkan dalam masalah masa semakin mendekat. Cuma tuan-tuan mungkin pernah dengar hadis Dajjal. Okey, antara yang nak sahabat tanya kepada Dajjal, berapa lamakah keberadaannya di atas muka bumi? Nabi kata 40 hari. 40 hari Nabi sebut. Jadi kalau orang ada koma setahun, dia koma, katalah dia koma awal tahun 2020, belum pandemik, dia koma ya, baru bulan sudah, bulan puasa baru dia sedar. Kalaulah Dajjal keluar dalam tempoh itu 40 hari, dia pun tak rasa Dajjal lah. Kita pun bagi tahu, kalau kamu dah keluar, kamu koma, Dajjal dah keluar tau. Dah mana dia? Dah tak ada lah. Dah Dajjal 40 hari je, Nabi kata. Ya. Dia ialah koma, dia tak tahu apa jadi kan. Tuan-tuan cerita dekat dia, kalau dia koma awal tahun 2020, belum pandemik, sedarnya bulan lalu, bulan Ramadan, tuan-tuan cerita, masa kamu koma kita sembahyang jarak 2 meter seorang. Dia tak boleh bayar. Macam mana? Kena bagi video pula. Dia tengok terkejut. Oh, macam tu. Dia kata. Tuan-tuan hadirin mati Allah sekalian, Nabi sebut 40 hari keberadaan Dajjal. Nabi kata kecepatannya seperti angin yang bertiup. Tapi 40 hari ni Nabi tak tinggal kat situ. Kalau Nabi habis 40 hari, okeylah, kita peganglah 40 hari betul lah. Maknanya dia ada tu, dia keluar buat fitnah ni 40 hari saja. Tapi Nabi kata apa? Yaumun kasyahr, satu hari yaumun kasanah, satu hari seperti setahun. Yaumun wa yaumun kasyahr, satu hari seperti sebulan. Wa yaumun kal jum'ah, satu hari seperti seminggu. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, keseluruhan hari-harinya atau keseluruhan baki-baki harinya, sebenarnya maksud Nabi keseluruhan hari-harinya adalah seperti hari-hari kamu, kata Nabi. Wallahu alam tuan-tuan. Manusia berselisih pendapat mengenai perkataan Nabi. Ada sebahagian ambil zahir perkataan Nabi. Hari pertama Dajjal keluar, kasanah, hari itu memanjang jadi setahun. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Maksudnya kalau demikian terjadi, kita tahulah ni Dajjal dah keluar ni. Pakat penuh belaka lah masjid. Ada pendapat kata tak,
Dia pergi campur setahun, campur sebulan, campur seminggu, campur 37 hari. Maka dapatlah setahun sebulan 20 berapa hari? Setahun 2 bulan berapa hari, gitulah. Ada campur pula. Ada pendapat kata tak, Nabi nak bagi tahu zaman tu, era tu, dia ada 3 zaman yang berbeza. Zaman pertama dia lama seperti setahun, zaman kedua dia lama seperti sebulan, zaman ketiga dia lamanya seperti seminggu. Makin singkat, makin singkat. Tapi sahabat duk tanya kepada Nabi satu soalan. Bila Nabi kata macam tu, sahabat tanya kepada Nabi, solat kita macam mana? Adakah memadai kita solat sekali sahaja untuk tempoh selama setahun itu? Tuan-tuan, pertanyaan sahabat tidak menunjukkan bahawa itulah maksud yang tepat. Kerana sahabat boleh sahaja berbeza-beza dalam telahan mereka memahami sabdaan Nabi. Nabi jawab, uqduru lahu qadrah. Masalah kamu nak solat, kata Nabi, hitung macam biasa. Hitung macam waktu solat biasa. Menunjukkan di sini bahawa, tuan-tuan, ya, waktu tu tak berubah pun. Waktu tu sama saja. Tapi ada maksud yang Nabi nak bagi tahu. Kekal menjadi persoalan. Masing-masing dengan persepsi dan pandangan masing-masing memahami tentang maksud Nabi pada tempoh hari-hari Dajjal itu. Ada pandangan yang agak menarik yang saya lihat. Saya tak membawa tuan-tuan untuk bersetuju, tetapi antara pandangan yang menarik, Nabi bercakap tentang soal kecepatan masa di era dia. Di era dia mempunyai kuasa dan menebarkan fitnah secara maksimum. Bismillah. Air sedap boleh minum. Baik. Nabi bercakap tentang tempoh masa di era fitnah dia. Ada pandangan yang menyatakan yaumun kasanah, satu hari seperti setahun, waktu di mana untuk menyelesaikan dan menjalankan pekerjaan yang dahulunya kita kena buat setahun, boleh siap dalam masa satu hari. Ada pandangan macam tu. Realistik pada hari ini, ada tak benda yang kita dulu nak buat setahun, sehari siap pada hari ini? Mungkin ada, tuan-tuan. Contohnya di China, dia nak bina bangunan, dia boleh siap dalam 24 jam. Zaman Covid tu, dia pernah buat cluster hospital. Cluster hospital ke apa nama? Nama orang pembinaan ni. Rumah cluster ni apa? Rumah yang belakang dia bercantum kan? Tak ada apa? Apa ke nama dia panggil tu kan? Cluster ke apa? Yang saya tengok orang binaan dia tak susun bricks. Brick tu sampai sekeping wall. Dia boleh buat begitu 24 jam siap. Biasa nak siap tu setahun punya projek. Siap. Hadirin sekalian. Ada perbuatan yang mana satu hari boleh menyelesaikan perbuatan satu bulan. Contoh, orang daripada Madinah nak pergi ke Syam dulu berapa lama? 1 bulan, 30 hari. Itu perjalanan kafilah dagang biasalah. Hadirin sekalian. Mereka boleh selesaikan, kita boleh selesaikan pada hari ini dalam 1 hari. Lebih cepat pun sebenarnya. 1 hari itu jalan darat 24 jam, non-stop naik bas, 3 orang driver boleh shoot terus daripada Madinah. Buat orang daripada Syam, daripada Jordan, belajar-belajar tu kalau pergi buat umrah, buat haji tu dia naik bas 24 jam. Naik daripada Amman, bas tu non-stop. Kan? Tuan-tuan seorang nak kencing, dia tak layan. Kena 3 orang nak kencing baru dia berhenti. Kan? Arab je style lah. Kan? Itu pun kalau jumpa RNR. Kalau tak, pakat tepi jalan je lah. Kan? Sampai itu 1 hari boleh sampai. Nabi juga menyatakan ada yaumun kal jum'ah. Ada yang memahami pekerjaan 1 minggu selesai dalam masa 1 hari. Memang kita tak nafikan dengan kemampuan teknologi yang ada pada hari ini. Hari ini pensyarah pening kepala, orang buat tesis pakai assignment, pakai AI, chat GPT. Masjid Al-Amin, jelaskan, tulislah dalam English kan, kan, tentang history of Masjid Al-Amin section 17. Silap-silap keluar nama pengerusi dan imam sejak daripada tahun pertama pembinaan. Kan? Jangan main.
Dia computerized punya generate. Saya pun tak berapa faham sangatlah, tapi faham basic-basic begitu je lah tuan-tuan. Ya? Dan hari ini dengan AI program ni, dia boleh munculkan watak manusia yang tak pernah wujud. Dia create wajah manusia, atau dia ambil mana-mana orang yang dah mati, dia adjust balik, boleh hidup dalam grafik. Nak tuan-tuan nak buat dia baca berita pun boleh, tuan-tuan nak buat dia berceramah pun boleh juga. Betul. Teknologi AI yang ada tuan-tuan, dia boleh ambil satu orang penceramah yang almarhum, siapa dia? Contoh, tuan-tuan rindu Ustaz almarhum Ustaz Ismail Kamal sebagai contoh. Ambil ceramah beliau waktu muda, kan? Tune dengan suara, ambil gambar, letak AI, buat ceramah, letak skrin, hidup. Zaman lalu. Tuan-tuan, ini antara perkara-perkara yang kita boleh sama-sama fikirkan. Kemungkinan ada maksud begitu ketika Nabi menyampaikan tentang hari-hari Dajjal berada di atas muka bumi. Dengan dia bukan berada, kata berada zaman Nabi pun dah ada tuan-tuan, ya? Zaman Nabi pun dia dah ada, zaman sebelum Nabi pun dia dah ada. Tapi Nabi menjelaskan era kemuncak fitnahnya bagi umat baginda. Itulah keadaannya. Baik tuan-tuan, 5 pendapat dinukilkan oleh pengarang dalam maksud waktu semakin singkat. Pertama, bahawa yang dimaksudkan dengan singkatnya zaman ialah sedikitnya keberkatan pada zaman itu. Ini mengambil maksud batiniah lah maksudnya, bukan aliran batiniah, maksud rohani. Bukan waktu jadi cepat. Ialah zahir waktu dia takkan jadi cepat, saat tu macam tu juga tuan-tuan. Tapi dia kata di sini keberkatannya menjadi kurang, dia kata. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan hal ini telah kita jumpai pada zaman kita. Hidup tahun 700-800 hijrah dulu tuan-tuan, ya. Imam Ibnu Hajar lahir 773 hijrah. Dia dah kata beliau dah kata bahawa ini terjadi di zaman kita sekarang ni, kata beliau. Kita dapati zaman atau waktu itu begitu cepat berlalu yang belum pernah kita jumpai pada zaman sebelumnya. Macam mana tuan-tuan tak boleh rasa waktu cepat pada awal 90-an? Ibnu Hajar dah rasa tahun 700 hijrah. Agak pelik juga tuan-tuan, ya. Ini ungkapan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar lahir 773, meninggal 85 lebih hijrah. Waktu tu beliau dah kata masa berlalu dengan begitu cepat. Waktu beliau Al-Azhar dah ada dah, tuan-tuan. Okey. Waktu beliau ni orang apa ni duk jual daun ganja, ulam. Waktu tu ulam. Sekarang dia bertukar jadi dadah. Ya, di mana di Mesir itu. Di pasar-pasar tu adalah cerita, ada sejarah hidup Ibnu Hajar ni tuan-tuan. Ya. Baik. Jadi apa kita punya pandangan? Maknanya kecepatan masa tak hanya berlaku di zaman kita. Tapi saya ingat dulu, saya pernah ingatlah apa ni, almarhum datuk saya, dia meninggal tahun 2000. Mana sekitar usia awal 90-an dulu. Itu usianya sudah 60 lebih lah pada waktu itu. Ya. Saya ingat lagi dia pernah sebut bahawa cepat betul masa sekarang, dia kata. Lepas tu dia ada komen lah. Dia cakap Jawa, saya tak ingat, tapi saya faham lah waktu tu kan. Tapi dia waktu tu dia dah bagi tahu, ya, cepat betul masa. Saya ingat tu sebab dia apa ni, saya ingat peristiwa itu masa tu lesen TV mati. Dulu kan ada lesen TV. Ingat lagi tuan-tuan. Lesen TV tu letak dalam frame, gantung kat dinding. Waktu tu. Kan? Jadi tak renew. Mak saudara saya bising. Masih anak dia lah, anak tok saya lah, kakak mak saya. Bising. Dia kata, adalah bapa bila lah nak pergi. Begitulah ngomen lah. Lepas tu saya ingat tu dia cakap begitu, dia kata masa cepat betul, dia kata ni jalan. Kan? Gitu. Jadi sebenarnya dah dirasai pada waktu itu. Cuma mungkin usia kita menyebabkan kita tak merasainya. Begitu. Sebenarnya saya kalau zaman 90-an, awal 90-an saya mungkin kanak-kanak, saya tak rasa cepat. Hatta sebenarnya saya mungkin mula merasai kecepatan masa ini pun sekitar lebih kurang usia saya telah melepasi 20-an, saya rasa baru saya rasa masa itu berlalu dengan cepat. Kan?
Baik. Tapi realitinya Ibnu Hajar dah rasa 700 tahun dulu. Okey. Yang kedua, bahawa yang dimaksudkan adalah pada zaman Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam, yang pada waktu itu manusia merasakan kelazatan hidup, keamanan yang merata dan keadilan yang menyeluruh. Sebab manusia hidup dalam suatu keadilan, nikmat yang teramat sangat. Kerana bila hidup dalam keadaan kesenangan, biasanya kita akan rasa ianya hanya sebentar. Kesenangan dan ketenangan. Tuan-tuan pergi umrah, duduk 7 hari di Mekah, kan rasa cepat. Ada kau rasa lambatnya bila nak balik? Tak ada. Duduk pergi haji 43 hari tu pun rasa rasa baru je kita buat kenduri. Dia nak pergi haji, balik dah. Pergi ke tidak? Kita tanya. Pergi dah, selamat dah. Dia kata, oh ya. Ya, tuan-tuan. Tapi cuba tuan-tuan duduk Mina 3 hari, nyalah buat haji, apa rasa? Macam sebulan. Pasal apa? Masalah bilik air. Betul? Sebab dia masalah hidup. Aduh, masalah hidup, masalah bilik air je tuan-tuan. Kan? 10 bilik air, mula-mula 7-3. 3 muslimin, 7 muslimat. Lama-lama jadi 9-1. 9 muslimat, 1 muslimin. Kan? Dah berebut bilik air begitu, kan? Yalah, orang pula dia warak belaka masa pergi Mina ni, duduk kat Mina ni, kok mana pun dia mesti nak solat jemaah. Kan? Jadi dia tak mau terlepas waktu nak solat tu, time paling jam lah tuan-tuan, dah pernah duduk Mina kan. Tapi ada orang dia lain sikit. Dia orang tengah sembahyang, Allahu Akbar, angkat takbiratul ihram, masa tu dia pergi bilik air, kosong dia kata. Okay. Macam-macam lah tuan-tuan. Tapi bila kita dalam kesenangan, ketenangan, kita akan merasakan waktu itu berlalu dengan cepat. Syawal dengan Ramadan, mana lebih cepat? Pasal makan saja. Kalau Ramadan kita kena lapar sikit. Kita nak masuk 10 akhir Ramadan tu, masa bulan puasa kita rasa cepatnya. Dah masuk dah 10 akhir. Tapi bila kita masuk bulan Syawal, langsung tak rasa, tuan-tuan. Dah tinggal berapa hari lagi Syawal lagi. Begitulah ya, dia punya kiasannya. Nombor 3. Ni saya tanya balik ni tuan-tuan bulan depan. 2 dah, 3. Bahawa yang dimaksudkan ialah berdekatan atau hampir menyerupai keadaan masyarakat pada waktu itu kerana mereka tidak mengambil berat terhadap agama. Ini pun maksud maknawi lah, ya, bukan maksud zahir. Sehingga sudah tidak ada lagi orang yang menyuruh kepada kebaikan dan menegah kepada kemungkaran. Begitu. Itu dikatakan cepatnya zaman. Tapi benda ni benar tu benar, benda ni realitinya, tapi menyambung relate pada maksud hadis saya rasa taklah, ya, bukan. Sebab hadis menyatakan tentang zahir kecepatan masa. 4. Bahawa yang dimaksudkan ialah hubungan antara manusia pada zaman itu terasa begitu dekat kerana canggihnya alat-alat pengangkutan. Ini realistik. Okey. Tahun 1948 masa Israel tubuhkan negara haram setelah mendapat mandat dari British tu kan, 14 Mei 1948. Negara yang mengiktiraf Israel, negara pertama yang buat pengiktirafan adalah Amerika. Bila dia buat? 11 minit selepas pengisytiarahan sebuah negara bernama Israel. Kenapa 11 minit? Dia hantar apa? Dia hantar telegram, official telegram daripada Jerusalem Barat waktu itu, belum Tel Aviv lagi, ke Washington. Telegram sampai dalam masa 11 minit. For sure sekarang benda tu tak berlaku lagi. Immediately sekarang. Dulu paling tidak surat nak sampai pun seminggu. Tulis surat, tampal stamp, pakai air liur, jilat stamp, ingat tak? Jilat-jilat ketelan stamp. Waktu itu belilah stamp beratur di post office. Kampung sebut post office, kan? Beli 30 sen. Nak cepat lagi orang kata beli RM1 cepat. Entah ya entah tidak, ke kena scam, saya pun tak tahu. Rasa sampai sama je kan? Begitu. Tapi sekarang tak lagi. Itu demikian. Perhubungan menjadi terasa cepat, ya? Bahkan bukan itu sahaja, pengangkutan juga terasa semakin cepat dengan kemajuan yang ada, ya? Yang demikian cepat sehingga jarak yang jauh terasa begitu dekat. Oh ya tuan-tuan, saya pernah pergi Jordan balik hari, tuan-tuan jangan tak percaya.
Ya, pergi Jordan balik lagi, terbang pukul 11 tengah malam sampai sana subuh, malam lepas isyak balik dah. Hantar duit dia, tuan-tuan. Untuk pelajar-pelajar nak bayar yuran program, ada sangkut masalah transfer, kita pergi bawa tapi mendapat izin lah buat pembayaran, balik malam balik. Allahu Akbar. Ini benda-benda yang membuktikanlah, ya, tempat yang jauh menjadi dekat, masa yang sepatutnya kita perlukan lebih lama menjadi semakin singkat. Yang kelima, bahawa yang dimaksudkan ialah jarak waktu semakin pendek dan berlalu dengan cepat secara hakiki. Ini terjadi pada akhir zaman dan ini belum terjadi hingga kini. Ini pun telahan lah tuan-tuan, tak semesti benar pendapat ini telahan. Ya. Ini diperkuatkan lagi dengan alasan bahawa hari-hari Dajjal menjadi panjang. Ada yang beliau pengarang kata begitulah. Wallahu alam tuan-tuan, menyatakan ianya benar ataupun tidak sukar nak dinyatakan, sebab saya secara peribadi saya tidak melihat hari pertama Dajjal seperti setahun itu, hari itu memanjang jadi setahun, 6 bulan siang 6 bulan malam, tak. Hatta kita pergi ke kutub tu pun yang dikatakan 6 bulan siang 6 bulan malam tu salah tu. Ya? Saya pernah bercakap sendiri dengan orang yang duduk di Arktik dan pernah pergi ke Antartika. Bukan 6 bulan siang 6 bulan malam, erti dia malam dan siang tetap sama, cuma malam dia tak gelap. Geografi dia menyebabkan malam dia tu matahari tak terbenam betul. Jadi malam dia tu mataharinya macam senja begitu. Malam dia tu macam senja nak maghrib tu, lepas tu dia terus pergi kepada waktu subuh balik. Tapi dia ada malam lah, dia ada siang, dia ada malam, terbalik pula. Bila satu fasa yang lain, 6 bulan yang seterusnya, siang dia tu tak cerah. Siang dia tidak cerah, tapi dia ada siang juga. Matahari itu bergerak, nampak lah. Nampak bergerak. Jadi bila kita nak solat subuh, bila matahari mula pagi keluar, bila nak solat zuhur, bila gelincir, sama jugalah. Cuma kita solat isyak dalam keadaan dia cerah, sebab matahari itu tak terbenam habis. Tapi dia ada waktu dia. Ya? Baik. Jadi saya tak rasa zaman keluarnya Dajjal ini siang jadi 6 bulan, malam jadi 6 bulan, tidak. Tetapi ada maksud daripada Nabi menyatakan yaumun kasanah, satu hari seperti setahun. Okey? Baik. Selesai 5 pendapat. Al-Imam Abu Hamzah menyatakan, boleh jadi yang dimaksudkan dengan berdekatannya zaman ialah jangka waktu itu menjadi pendek sebagaimana sebuah hadis. Tidak akan datang hari kiamat sehingga masa setahun seperti sebulan. Dengan demikian, maka kependekan waktu boleh bersifat hisiah. Hisiah ni maknanya benda yang kita boleh tengok secara panca indera kita melalui deria. Dan boleh juga bersifat maknawi. Bukan realiti tetapi membawa satu maksud. Yang bersifat indrawi ataupun panca indera ini, beliau kata hingga sekarang masih belum nampak, dia kata. Sebab masa sama. Tapi saya pun berpegang masa akan sama juga. Allah takkan adjust benda-benda tu. Hanya fenomena alam yang terjadi ini, sekali akan terjadi matahari salah terbit. Itu je yang terbit daripada barat. Tuan-tuan tahu macam mana matahari boleh terbit dari barat? Sains tak boleh nak rungkai benda ni, tapi hadis sahih riwayat Muslim daripada Abu Zar. Matahari dia berjalan mengikut, matahari bergerak, tak tahulah tuan-tuan, tapi sains tak kata macam tu lah. Tapi Allah beritahu dalam Quran, kullun fi falaki yasbahun wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar, dan ialah yang menciptakan malam dan siang serta matahari dan bulan. Kullun fi falaki yasbahun. Apa dia? Kesemuanya tak boleh nafi. Ayat tu bulan fi falak, falak ni orbit. Yasbahun, yasbah ni maksud berenang, bukanlah berenang, maksudnya dia bergerak macam orang bergerak begitulah. Betul. Sains moden kata lain lah. Sains dulu menepati Quran, sains moden berubah. Itu jawapan dia.
Bumi Allah kata qarara, pegun. Qarar ni tetap. Tapi yang bergerak adalah jibal. Apa jibal? Gunung ganang. Dia bergerak. Berlaku pergerakan gunung ganang. Itu dalam Quran lah. Sahab, awan bergerak. Gitu. Okey. Sains kata hujan daripada awan. Kalau kapal terbang lalu dalam awan, airlah. Okey. Tapi alam tara anna as-sama'an. Ketika kamu tidak melihat, sesungguhnya Allah menurunkan air daripada langit. Jadi yang jadi semua benda dan insya-Allah uraikan jawapannya kepada kita semua. Daripada hadis riwayat Imam Muslim, mengikut apa yang menjadi ketetapan dari di bawah arasy. Okey. Supaya kembalilah ke tempat ila maghribiha. Kalau arahan Allah, kita ni yang argue. Boleh je matahari nak argue kembali ke tempat terbenam, sepatutnya saya kembali tempat terbit. Kan? Macam itulah. Tapi arahan Allah matahari ni taat. Matahari kembali semula ke tempat terbenam, lalu muncullah Nabi kata, ya, muncullah ataupun terbitlah matahari daripada tempat terbenamnya pada hari itu. Ini hadis matahari terbit dari barat. Di akhir kisah ini Nabi menjelaskan inilah sabda, inilah firman Allah. Surah Yasin. Macam mana ayatnya? Hadis ni sebenarnya dia tafsir kepada satu ayat surah Yasin, sebab Nabi sendiri sebut inilah yang dikatakan dengan firman Allah. Nabi baca satu ayat daripada surah Yasin. Wasyamsu ka asyamsu wasyamsu tajri wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Apa makna dia? Wasyamsu dan matahari tajri. Apa makna tajri? Bergerak. Macam air sungai tu kan, yajri. Tajri min tahtihal anhar, bergeraklah di bawahnya akan sungai-sungai. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan bergerak, dan matahari itu bergerak pada apa? Pada ketetapan orbit dia, pada perjalanan dia. Sebab itu matahari susahlah tuan-tuan, sebab kalau saya cakap ni dia kontra dengan sains semasa. Sains semasa kata bumi pusing, yang menyebabkan berlakunya siang dan malam. Isyarat daripada Quran, matahari itu yang ada movement menyebabkan berlakunya siang dan malam. Tapi ada orang lain, dia faham lain. Dia kata, dia cuba untuk tidak menafikan Quran, dan dia kata bahawa yang dimaksudkan itu, sains kan kata matahari ni kan bergerak, semua planet-planet yang 9 ni follow dia. Ada juga pendapat begitu. Wallahu alam, tuan-tuan. Terlalu luas untuk kita kaji apa yang berada di atas sana. Cuma kalau tuan-tuan tengok planet-planet yang ada, 9 planet yang ada tu, itulah bintang yang paling berdekatan dengan bumi. Dan nearest yang paling dekat bulan lah kan. Selepas tu planet yang 9 itu kan. Begitulah, Allahu alam. Cuma astronomi ni bukan benda baru. Kerajaan Rom dulu, Rom kuno dulu, bukan Rom kuno kita panggil kuno tuan-tuan, Empire Rom dahulu, moden, mereka pun dah boleh melakukan cerapan pada waktu itu. Mereka pun ada map astronomi mereka sendiri, sehingga mereka boleh membahaskan lapisan-lapisan langit. Lagi dahsyat kan. Lapisan langit mereka ni, dia langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, dia semakin tebal. Itu wallahu alam. Hadirin mati Allah sekalian,
Nabi pernah naik ke langit, tapi Nabi pun tak mendetailkan hal tersebut. Allahu alam. Baik tuan-tuan. Jadi saya tak rasa masa akan berubah kerana dia melibatkan pergerakan matahari, melainkan hanya sekali sahaja ketika Allah arahkan matahari terbit dari tempat dia terbenam. Dan dalam sejarah manusia, Allah tak pernah menahan pergerakan matahari kecuali ke atas seorang Nabi bernama Nabi Yusha' dalam Sahihul Bukhari. Ceritanya apabila Nabi Yusha' membawa Bani Israel berperang, berlanjutan sehingga ke asar, selepas asar hari Jumaat, Bani Israel hampir menang, tetapi kalau tak menang sampai maghrib, mereka kena stop perang sebab Bani Israel tak boleh berperang hari Sabtu. Okey? Maka dengan demikian, kerana kemenangan hampir tiba, Allah menahan matahari daripada terbenam. Itu je sekali. Sepanjang hidup Nabi sebagai seorang utusan Allah, 23 tahun pun Allah tak pernah tahan matahari. Ya? Baik. Lepas tu saya lebih cenderung kepada cepatnya masa ni sebenarnya adalah daripada segi yang saya sebut di awal tadi. Benda yang kita lazimnya buat setahun boleh sampai sebulan. Benda yang lazimnya kita buat sebulan boleh mendekat menjadi seminggu siap. Dan itu realiti yang kita boleh lihat berlakunya pada hari ini. Baik. Hadirin sekalian, pada kenyataannya, keberkatan waktu dan masa, rezeki dan tanaman itu hanya diperolehi dengan iman yang kuat. Ya, firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika penduduk di suatu negeri benar-benar beriman dan bertakwa, nescaya kami bukakan bagi mereka keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi. Ya. Baik. Okey, tuan-tuan, ada soalan? Ustaz, apa tujuan Nabi beritahu yang masa itu tak berlalu apa tujuan perintah muncul apa? Macam mana? Apa tujuan Nabi beritahu masa itu tak berlalu? Apa dia perintahkan kita untuk buat apa? Okey, soalan apa tujuan Nabi bagi tahu masa cepat berlalu? Sebenarnya Nabi nak bagi tahu atau nak perintahkan kita buat apa? Cantik juga soalan ni. Dia macam Nabi cerita tentang fitnah Dajjal lah. Nabi nak kita buat apa? Adakah Nabi suruh kita cari Dajjal? Tak. Adakah Nabi suruh kita bunuh Dajjal? Tak. Seperti mana hadis-hadis tanda kiamat ni Nabi bagi tahu belaka. Dan sebahagian peristiwa yang Nabi bagi tahu tu, kita tak boleh buat apa-apa pun tuan-tuan. Tak boleh buat apa-apa. Ya. Dan apa tujuan Nabi bagi tahu? Banyak sebab. Yang pertamanya, paling utama adalah menjelaskan kebenaran kerasulan, nubuah, kenabian. Kerana apabila kita melihat sesuatu perkara berlaku, maka kita terfikir hadis Nabi, inilah dia kejadian dan peristiwa yang pernah baginda sebutkan. Yang kedua, sudah pasti dia sebagai persediaan bagi kaum muslimin yang berfikir dengan keadaan semasa dan hadis-hadis yang telah Nabi datangkan, maka menjadi rahmat bagi sebahagian muslim yang berfikir tentang hal itu, dan mereka tidak lalai dalam merasakan bahawa mereka berada pada suatu zaman yang telah diperingatkan oleh Nabi. Contoh ya, di kalangan kita ni, tak semua daripada kalangan kita merasakan kita berada di akhir zaman. Ada yang menyatakan macam belum. Okey, banyak faktor. Faktor pertama, mungkin dia tidak boleh menerima realiti yang kita berada di akhir zaman. Faktor kedua, mungkin faktor dia sedang berada dalam kelalaian. Faktor ketiga, mungkin disebabkan oleh dia merasakan dunia belum lagi sampai ke tahap seburuk-buruk manusia. Ini disebabkan oleh kesilapfahaman. Tuan-tuan, memang ada hadis Nabi kata la taqumus saah illa ala syirarin nas. Tak akan berlaku kiamat melainkan ke atas seburuk-buruk manusia. Hadis riwayat Muslim. Tapi tuan-tuan kena ingat, macam mana boleh dunia berlaku seburuk-buruk manusia? Kerana Allah telah mematikan semua orang-orang beriman pada satu tempoh. Semua orang beriman mati. Siapa yang hidup pada zaman itu beruntung, kerana ada para ulama menyatakan itulah waktu di mana manusia bersedia dan nak mati. Kerana kalau dia tak mati, dia di kalangan orang yang tidak beriman. Bayangkan dunia tinggal orang yang tidak beriman. Hadirin mati Allah sekalian,
waktu itu. Sahabat tanya bagaimana keburukannya. Mereka bersama pasangan mereka di tepi-tepi jalan seperti haiwan. Law ni tak berlaku lagi tuan-tuan. Sekadar tuan-tuan nampak orang bercium di barat tu ramai lah. Tapi yang duk buat apa mega projek kat tepi jalan tu tak ada lagi. Kok mana pun secara terbuka begitu. Tak ada lah tuan-tuan. Tapi itu akan berlaku pada generasi akhir manusia yang Allah akan hadapkan dengan hari kiamat. Jadi syirarin nas, seburuk-buruk manusia itu boleh berlaku dalam tempoh yang amat singkat bila Allah kehendaki. Apabila Allah matikan orang-orang beriman, maka tidak akan ada sebarang kemungkaran yang akan dicegah dan ditegah, maka pada waktu itu ya, manusia akan berada pada seburuk-buruk keadaan. Ya. Turki tu ambil masa 100 tahun tu tuan-tuan, tak sampai 100 tahun. Sekejap je, dalam tempoh 30 tahun orang dia boleh hilang agama setelah runtuh Uthmaniyah. 30 tahun ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu masa runtuh Uthmaniyah, Kamal Atatürk tak jadi presiden terus. Dia naik presiden usia dia dah lanjut. Tapi dia sekularkan Turki dalam masa 30 tahun. Orang dia hilang agama. Tak tahu apa. Generasi itu wujud sampai sekarang. Sebab apa? Sebab Kemalis ataupun aliran sekular Kamal Atatürk itu aliran politiknya wujud sampai hari ini. Selagi mana ada aliran politik bersifat nasionalis, maka akan ada rakyat yang berfikiran nasionalis. Macam itulah sifat dia. Okey? Kalau ada parti politik yang sekularis, maka akan ada rakyat yang berfikir sekularis. Itu wujud sampai sekarang. Cara pemikiran pembawakan Kamal Atatürk masih wujud kerana ada parti politik yang membawa dia punya pemikiran. Hatta ada parti yang namanya Kemalis pun. Antara faktor lain kerana sistem persekolahan sekular yang diperkenalkan oleh zaman Atatürk dulu masih kekal. Walaupun pada waktu ini telah diadakan aliran agama itu, menyebabkan ramai juga orang Turki yang pada hari ini hebat agama mereka. Perubahan drastik berlaku selepas Erdogan menjadi Perdana Menteri, presiden. Dan sekarang ni beliau melalui pilihan raya untuk penggal ketiga sebagai presiden. Menang pusingan pertama, menang tapi tak capai 50.01%. Begitu. Dia kena capai keputusan 50.01% kemenangan, baru mutlak kemenangan ni. Sebab tu ada second round ni. Pilihan raya Turki ni akan ada pusingan kedua pada 28 Mei ni. Jadi ada 4 calon, 2 digugurkan, tinggal 2 orang yang akan bertanding. Erdogan lawan dengan pemimpin parti CHP apa? Parti sekular lah, yang berkiblatkan barat. Dia pun undi dia jangan main-main tuan-tuan. Baru ni pun dia dapat 44%. Erdogan dapat 49%. Jadi kena second round lah, macam tu. Masa depan politik umat Islam dan Turki akan berubah mengikut siapa pemenang presiden Turki ini. Itulah dia. Ya, dari sekalian. Jadi tuan-tuan boleh tengok macam mana Turki boleh hilang agama dan menjadi sedahsyat-dahsyat sekular dalam dunia Islam dalam masa kurang daripada 30 tahun. So tak mustahil lah kalau Allah nak jadikan seburuk-buruk manusia dalam tempoh yang amat singkat. Sekadar syarat untuk itulah generasi manusia yang akan melihat hari kiamat nanti. Ya, baik. Wallahu a'lam. Ada Haji biasa yang tanya, lain tak tanya. Ada apa tahu soalan? Dajjal itu zaman Dajjal. Apa menyebabkan dia keluar? Okey. Dajjal dah ada di zaman Nabi. Apa yang menyebabkan ia keluar pada akhir? InsyaAllah kita ulas sikit selepas azan Isya. Allahu a'lam.
Allahumma rabbana. Allahumma rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik hadirin mati Allah sekalian, soalan ini panjang kalau nak jawab ya. Dajjal telah berada di zaman Nabi SAW dan apakah yang menyebabkan dia keluar? Keluar tu maksud apa? Sebab keluar dengan maksud keluar ni ada sekurang-kurangnya 3 hadis utama yang Nabi sebut tentang tempat dia keluar, dan tiga-tiga tak sama. Sukar sebenarnya untuk kita mencari satu jawapan yang pasti, kerana pendapat berkenaan dengan keberadaan Dajjal itu sendiri pun telah berbeza-beza di kalangan setiap sahabat dan ahli ilmu. Mungkin ada orang yang beranggapan ia masih berada di pulau. Ada yang berpendapat sebaliknya, keberadaannya di kalangan manusia telah ada di zaman Nabi lagi. Cuma Nabi ada menceritakan episod terakhir daripada peristiwa besar, the last episode, di mana Dajjal akan keluar memimpin angkatan tentera Yahudi di Syam. Itu memang ada. Sumbernya hadis riwayat Muslim daripada seorang sahabat bernama Nawas ibn Sam'an. Ia berlaku setelah Islam menumbangkan kerajaan Rom, kerajaan Nasrani Kristian lah, dan menakluki kota-kota mereka. Dan masa itu muncullah satu seruan kepada orang-orang Yahudi, sesungguhnya Al-Masih, Mesiah yang mereka tunggu telah berada bersama kamu. Menyebabkan orang Yahudi bangkit semangat mereka dan membangkitkan tentera mereka untuk memerangi kaum muslimin. Maka patah balik tentera kaum muslimin yang sedang membuka kota Eropah pada waktu itu, patah balik ke Syam untuk bertempur dengan orang Yahudi. Ketika izja'u Syam, ketika tentera muslimin sampai di bumi Syam, benar-benar Dajjal keluar dan memimpin tentera Yahudi untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Kejadian ini berlaku di Syam. Dalam hadis memang didetailkan kaum muslimin waktu itu tenteranya berada di bahagian timur Damsyik, Syria. Ya. Dan memang rakuslah tentera Yahudi semasa Dajjal memimpinnya. Dalam riwayat Muslim, Ummu Syuraik menyatakan manusia melarikan diri daripada Dajjal pada waktu itu. Manusia ni maksudnya mereka yang di Syam tu lah. Ya, melarikan diri sehingga ke kawasan-kawasan pergunungan. Tetapi Dajjal tidak tahu pada waktu itu akhirnya Allah menurunkan, belum pun sempat berlaku pertempuran, Allah telah menurunkan Al-Masih yang sebenar, iaitu Al-Masih ibn Maryam, Nabi Isa. Dan akhirnya dia melarikan diri daripada Nabi Isa sehingga binasanya dia di sebuah bandar yang berada di Israel bernama Bandar Lud. Dalam hadis pun Nabi sebut kota Lud, Nabi detailkan fi babil Lud, iaitu di pintu gerbang kota Lud di Israel lagi ni. Itulah cerita dia. Binasalah Dajjal, tamatlah riwayatnya dalam sejarah hidup manusia ini. Yang tinggal terkontang-kanting adalah tentera-tentera Yahudi yang dia pimpin sebelum itu, yang akhirnya dibinasakan oleh kaum muslimin keseluruhannya. Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim daripada Ibnu Umar, "Summa taghzuna antumud Dajjal." Kemudian kamu akan memerangi tentera yang dipimpin oleh Dajjal, fayaftahuhullah, Allah beri kamu kemenangan. Menang kaum muslimin. Itulah cerita dia, ya. Wallahu alam. Tapi Nabi ada sebut yakhrujud Dajjal min ghadabihi. Nanti Dajjal dia keluar disebabkan oleh kemarahan dia. So apa benda yang menyebabkan dia marah? Panjang ceritanya dalam hadis. Dia tak boleh marah, dia keluar. Macam itulah, ya. Allahu a'lam. Baik tuan-tuan hadirin mati Allah sekalian, alhamdulillah selesai satu tajuk pada malam ini. Menarik kita dengar, dan insya-Allah bulan hadapan kita akan sambung, ya, pada bagus tuan-tuan, masya-Allah kuliah pun mula awal, bulan Mei dah terus mula. Ada masjid dia cuti lagi. Tak tahu apa dibuat dia cuti lama-lama. Ya, ini alhamdulillah tuan-tuan, kan ilmu ni dia tak ada break sebenarnya, dia terus sajalah. InsyaAllah bulan hadapan kita akan sambung, masih lagi berkait dengan masa yang singkat, tetapi tajuknya adalah pasar-pasar menjadi dekat. Ada hadis. Ya, clear Nabi kata, ya.
Tak berlaku kiamat hatta taqarabal aswaq. Nabi kata sehinggalah pasar-pasar menjadi amat dekat, kata Nabi. Ha? Pasar apa? Kena tunggulah bulan depan. Sabar Allah. Jadi insya-Allah hadirin mati Allah sekalian, jazakumullah khairan. Semoga Allah merahmati kita semua insya-Allah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan perkataan dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah, tolak dulu lah dalam.